A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menggunakan segala nikmat tersebut ke arah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kita panjatkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiah, ya. Alhamdulillah. Okey ke tak okey ni? Okey. Boleh, ya? Boleh nampak ustaz kat depan ni? Nampak lah, ya? Baiklah, InsyaAllah hari ini kita akan menyambung kembali berkenaan dengan kitab kita, pengajian kita, iaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang mana dikarang, pengarangnya ialah Imam Az-Zahabi yang menulis kitab ini, yang mana kitab ini juga dikenali di antara kitab-kitab yang agung lah, kitab-kitab yang hebat, kan? Karangan yang dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi, yang mana dalam kitab ini dia ada senaraikan 76 dosa-dosa besar yang dia, Imam Az-Zahabi dia susun mengikut kategori-kategori ataupun yang paling berat sehinggalah yang paling kurang. Kalau pada pertemuan kita yang lalu Ustaz dah sentuh dah berkenaan dengan dosa yang keempat, dosa yang paling besar, tapi dia duduk ranking yang nombor 4. Yang nombor 1 itu syirik, kan? Kita bincang dah. Yang nombor 4 yang terbaru ni berkenaan dengan meninggalkan ibadah solat. Jadi kita dah bincang dah secara tuntas dengan sebaik yang mungkin. Maka hari ini kita masuk pada bahagian ataupun dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima. Apa dia dosa besar yang kelima ni? Yang dia duduk, kenapa dia duduk pada kedudukan yang kelima, yang paling besar? Mungkin dosa yang Ustaz akan sebutkan sebentar nanti, kan, biasanya perkara ini kita akan buat, ibadah inilah kita akan buat ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, yang mana biasa dalam bulan Ramadan kita akan jumpa satu ibadah, iaitu membayar zakat fitrah antaranya. Dan ada juga yang disebutkan zakat di sini, maka zakat dalam kita ni ada banyak. Kadang-kadang ada zakat harta, ada zakat pendapatan, ada zakat apa? Ada zakat emas, kan? Zakat macam-macam lah zakat. Yang mana kesemua zakat-zakat tersebut, kan, jika kita tidak keluarkan, maka dia akan ada hukuman, kan, dia akan masuk dalam kategori dosa. Maka pengarang kitab Imam Az-Zahabi dia meletakkan dosa yang tidak mengeluarkan zakat ini jatuh pada ranking yang kelima.
Kalau kita ingat kembali, kita susur ke belakang sikit, kita akan lihat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ia menjadi khalifah yang pertama setelah kewafatan Nabi SAW, maka kita akan tengok pertama pada waktu tersebut berlaku satu antara masalah, kan. Masalah yang berlaku ialah ada satu puak ni dia tak nak bayar zakat. Dia solat. Dia bukan tak solat, dia solat, dia puasa, kan. Dia baca Quran, dia buat ibadah-ibadah yang lain. Tapi pada ibadah zakat dia kata dia tak nak buat, sebab dia kata zakat hanya wajib dibayar ketika Nabi SAW hidup aja. Jadi bila Nabi dah wafat tak ada lagi ibadah zakat. Maka apa yang berlaku? Maka apa tindakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar menyerang, kan, Abu Bakar memerangi mereka sehinggalah mereka bayar zakat. Yang pada ketika itu ada selisih sikit. Omar kata tak boleh, kita tak boleh nak serang mereka sebab mereka melafazkan syahadah, yakni memberikan penyaksian, kan, terhadap Allah Ta'ala yang Esa dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi Abu Bakar dia sebagai khalifah dia kata tak boleh, kan. Arahan yang mana mengeluarkan zakat ini termasuk dalam rukun agama Islam, kan. Jadi insya-Allah malam ini kita akan bincang sikit apa yang dikatakan dosa tidak menunaikan zakat. Alhamdulillah ni tuan-tuan semua, zakat biasa, alhamdulillah lah. Dia adalah perbincangan, dia ada juga khilaf, selisih sikit pendapat tentang contohnya macam zakat harta, macam zakat pendapatan, kan, macam zakat pertanian, zakat apa lagi, zakat emas. Selisih macam mana? Selisihnya bukan kata tak payah bayar, tapi contohnya ada sebahagian tu kata, contoh macam tuan-tuan zakat simpanan, dah simpan dah duit dalam tabung haji, kan. Kalau simpan dalam tabung haji dia tolak terus. Dia ada kiraan-kiraan yang mana tabung haji dia akan tolak terus daripada simpanan kita. Tapi hari ni kan ada lagi orang simpan duit bawah bantal? Tak ada? Ada simpan duit bawah bantal. Ada? Ya. Macam mana? Maksud Tuan Haji, zakat tu disimpan dalam tabung haji, simpanan kita, duit kita simpan dalam tabung haji, kemudian dia tolak. Ada? Macam yang simpan dalam tabung haji, dia akan tolak terus. Daripada simpanan tersebut. Kalau tuan-tuan simpan dalam bank, dia adalah kiraan dia, kan. Kalau tak silap ustaz lah, kiraan tahun lepas. Kiraan 2 tahun yang lepas 13,000 ke atas. Maknanya dalam tempoh setahun tu duit tuan-tuan dalam bank ada 13,000, kan. Okey, katakanlah 13,000, dia tak kurang, tapi dia tambah, dia naik jadi 14, 15, tu kena zakat. Tapi katakan dalam tempoh setahun tu kejap 13, turun pula jadi 12, turun pula 11,000, lepas tu naik balik 13. Yang itu tak. Dia cukup haul ni, makna tempoh 1 tahun, kadar simpanan yang ada tu 13,000, jangan kurang daripada 13,000. Kalau lebih kena, ataupun 13,000 cukup, kena bawah daripada 13,000 tak perlu. Kan, zakat ni maknanya orang kaya lah. Jadi orang kaya, kan, mengikut Majlis Agama Islam negeri-negeri, mereka letakkan simpanan yang 13,000 ke atas tu dikategorikan sebagai orang-orang yang kaya lah. Tapi kalau dia rasa dia nak keluarkan zakat, tak ada masalah, kan. Tidak ada masalah, kan. Bahkan itu lebih baik. Boleh tuan-tuan, boleh. Kalau zakat pertanian dia ada kiraan dia, kan. Jadi yang terbaik macam mana? Terbaik tuan-tuan pergi je, ada orang dia bayar zakat, dia bagi ke orang, dia tengok orang tu dia bagi zakat, boleh tak? Dia sebab apa? Yang kita muskil apa? Takut bacaan kita pada orang tu tak tepat. Faham tak?
takut tak sampai kepada golongan sasar, golongan asnaf yang dikatakan layak menerima zakat tu, takut tak sampai. Kenapa ustaz kata pergi ke Maidam? Pergi ke Maidam sebab Maidam ni dia punya golongan sasar dia ada bahagian-bahagian dia yang dia orang kaji, kan, dia orang kaji, dia orang tengok balik kan, kenapa orang ni jatuh miskin. Dia nanti adalah pegawai-pegawai dia akan pergi cek, kan, betul ke tak dia ni orang miskin ke, kan. Jadi daripada situ kita jelas, dan kita mengeluarkan zakat pun dengan hati yang tenang, kerana sampai kepada golongan sasar yang kita nak sampaikan. Itu yang terbaik lah, cara yang paling terbaik. Ataupun kalau tuan-tuan rasa saya nak bagi kat pondok ni, saya nak bagi dekat pondok ni, nak bagi dekat orang miskin, kalau tuan-tuan kenal pasti memang betul dia orang-orang yang memang miskin, kan, tuan-tuan yakin sampailah. Satu, cumanya kenapa pergi ke Maidam, kan? Kalau tuan-tuan bagi, sekadar bagi zakat, bagi RM100, 100 ataupun RM50 je bagi kat orang tu, kan, sikit lah, kan. Kalau bagi dekat Maidam bagi banyak, jadi dia kumpulkan, layak orang tu mendapat dengan jumlah yang banyak, bahkan kadang-kadang berterusan, bahkan kadang-kadang dia continue, kan, setiap bulan, setiap tahun orang tu dia akan dapat. Alhamdulillah, negara kita ni sebenarnya kalau dari segi bab pengurusan zakat lah, kan, dia di antara yang terbaik. Di antara yang terbaik kalau nak dibandingkan dengan negara-negara Islam yang lain. Sebab negara kita ni pada kita tengok pada penyusunan, dia susun organisasi tu cantik. Kan adalah fitnah sikit-sikit sampai, kan, yang kata orang ni kadang-kadang nak kejap-kejap kan, nak isi ni kena isi borang, kena isi borang, kan. Tuan-tuan, kalau tak isi borang, orang menipu. Jadi ni tu yang kena isi borang. Sebab duit daripada Maidam tu, kan, tu bukan duit dia, duit orang ramai. Jadi nak tak nak dia kena buat siasatan. Dan ustaz pasti sekarang ni pun Maidam pun dia pun dah ada dah duit cash, kan, simpanan yang mana bila ada orang datang mengejut yang perlukan duit, maka dia layak dapat duit tersebut. Isu perbincangan kita hari ni ialah orang yang tidak menunaikan zakat. Ramai kot yang tak keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang kita buat pada bulan Ramadan, kan, yang kita buat pada bulan Ramadan. Ada orang lupa, dia jumpa, Allah Ustaz, saya lupa nak bayar zakat fitrah, macam mana nak buat? Tak boleh lah. Awak dah, kalau dah lepas bulan Ramadan dia bayar zakat, dia tak nama zakat lah, dia jadi sedekah lah tu, kan. Awak kena bertaubat lah, kena minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Dia lupa, kan. Mudah-mudahan tuan-tuan semua tak lupa lah, ya, InsyaAllah ni. Baik, kita tengok apa dia, kenapa dia duduk ranking yang kelima. Daripada syirik. Yang pertama itu apa tuan-tuan? Dosa syirik. Ingat lagi. Yang kedua, dosa membunuh manusia. Yang ketiga, dosa sihir. Yang keempat, dosa meninggalkan ibadah solat. Yang kelima, dosa tidak menunaikan zakat. Besar juga tu. Kalau duduk pada nombor 5, maknanya top 5. Top 5 yang kelima, besar lah, kan. Kita tengok Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi golongan musyrikin, iaitu mereka yang tidak menunaikan zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan kufur engkar pula akan adanya hari akhirat. Kita tengok ayat yang berikutnya. Wallazina yakdizuna az-zahaba wal fiddah wa la yanfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya,
iaitu pada hari dibakar emas dan perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu diselar dahi, rusuk serta belakang mereka dengannya, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah azab daripada apa yang kamu simpan itu. Oi, ini pula cerita tentang zakat emas dan perak. Kan, emas dan perak yang ibu-ibu simpan tu pun dia ada juga kiraan dia, bukan pada yang kita pakai tu, yang simpan-simpan dekat dalam laci. Tapi hari ni ada pula emas yang dia simpan, dia panggil apa emas tu emas yang petak-petak tu. Emas tu dia simpan dekat dalam dia panggil apa, dia panggil public gold ke apa, ada istilah sekarang ni kan. Public gold, emas 99, dia bukan main yang pakai ni, emas yang petak tu. Pendek kata, bila nama emas, nama perak ke kan, bila dia pada kadar yang banyak, dia sehingga menyebabkan orang simpan kan, simpan yang banyak, ada berat dan timbangan dia tu, maka dia kena keluarkan zakat. Hati-hati, kan, hati-hati. Hari ni banyak orang simpan emas, kan. Yang terbaik tuan-tuan pergi je dekat Maidam. Terbaik ke situ. Itu lebih menyelamatkan kita dan melegakan hati kita. Kita bila jalan tuntutan agama ni, dia melegakan hati kita lah. Kan, kalau nak bertanya juga pada ustaz-ustaz, tanyalah kan, tanya. Mudah-mudahan jelas, selamat kan. Baik, Nabi bersabda, ustaz baca maksud yang mana ada kitab panjang hadis ni, ustaz baca maksud dia. Tidak ada seorang pemilik unta, lembu atau kambing yang tidak menunaikan zakat, melainkan haiwan itu akan dicampakkan ke mukanya satu daratan yang luas dan rata pada hari kiamat. Ni zakat ternakan. Zakat ternakan. Ramai bela kambing sini? Tak ada. Zakat ternakan ni kalau tuan-tuan bela kucing tak kena lah, kan, binatang-binatang yang berkaki empat lah, bela kambing, lembu kan, kerbau, unta tak ada lah sini tak. Kokok nanti ada kan. Yang itu juga dia ada juga kiraan yang mana dia panggil zakat ternakan. Haiwan itu, hadis Nabi beritahu, haiwan itu akan menanduknya dengan tanduk dan memijaknya dengan kaki. Setiap kali haiwan terakhir yang dimilikinya selesai melakukan demikian, haiwan pertama akan kembali semula dan ulangi lagi, hinggalah hukuman sesama manusia dijalankan pada satu hari yang kadarnya sama seperti 50,000 tahun. La ilaha illallah. Satu hari di akhirat ni bersama dengan 50,000 tahun kadarnya. Satu hari tu binatang-binatang ternakan yang dibela ini, jika orang tu tidak mengeluarkan zakat, maka binatang ni dia akan datang dengan menanduk dan dia akan pijak tuannya itu bergili-gili. Kan? Bergili-gili sehinggalah selesai, kemudian akan diulangi balik dengan binatang yang pertama pijak tadi tu. Ui, berat ni. Kan, dengan main-main bab-bab zakat ni. Cumanya pada situasi pada hari ni kan, mungkin ada masalah COVID-19 kan, yang berniaga rugi dan seumpamanya, kan, maka dekat situ dia adalah perbincangan kan, mana-mana orang yang susah-susah, yang ada masalah daripada sudut kewangan, dia tak wajib mengeluarkan zakat, dia layak menerima zakat. Tapi zakat fitrah tu lain lah, yang bulan puasa yang berapa ringgit tu kan, yang itu wajib. Yang zakat ini ni yang disebutkan hadis ni zakat ternakan. Yang tadi tu, yang ustaz baca tadi tu, bagi simpanan fiddah, zahab wal azhab wal fiddah, zakat emas dan zakat perak, termasuk juga zakat harta, zakat simpanan, zakat pendapatan. Kan, banyak kena zakat ni. Ada satu lagi dia buat, kalau tuan-tuan kan yang gaji bulan-bulan tu lah kan, kalau tuan-tuan tak potong, maka dia akan pergi kepada LHDN negara kita lah kan.
LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau tuan-tuan dah tolak dengan zakat, nanti LHDN dia ada kiraan dia. Dia ada kiraan dia. Tuan-tuan jangan lari. Kan? Jangan lari, nanti kan dia orang kejar nanti kan. Satu, lepas tu yang keduanya pula, lebih baik kita pilih untuk membayar zakat. Kan, daripada dia potong masuk ke LHDN tak tahu ke mana hala duit tu. Kalau zakat sudah pastinya dia akan pergi kepada Islam dan dia akan jadi dalam bentuk ibadah. Kita keluarkan zakat, kan, harta kita tak berkurang, bahkan dia akan bertambah. Zakat dengan sedekah dia lain, kan. Zakat ni wajib, sedekah tu sunat. Tapi kalau tuan-tuan keluarkan zakat, sebab tu tuan-tuan tengok dalam ayat Al-Quran banyak Allah Ta'ala akan sebut inna salata, sesungguhnya salat. Kemudian perkataan yang lepas tu biasanya Allah akan gabungkan dengan perkataan zakat. Kan biasa ada ayat dekat belakang dinding ni kan. Tak ada. Biasanya Allah Ta'ala akan sebut tentang perkataan salat, biasanya kalimah selepas itu mesti berkenaan dengan ibadah zakat. Ataupun kalimah salat setelah itu mesti berkenaan dengan infakkan harta. Dia mesti ada dua seiringan. Salat, zakat, salat, infakkan harta. Okey, baik. Kita tengok lagi apa yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Kemudian dia akan melihat jalannya sama ada ke syurga atau ke neraka. Orang yang tak bayar zakat tadi ni, setelah binatang tu pijak-pijak dia, menanduk dia, kemudian dia akan lihat jalan yang dia nak tuju ni sama ada syurga ataupun neraka. Tidak ada seorang pemilik harta yang banyak tetapi tidak menunaikan zakat, melainkan hartanya akan datang kepadanya dalam bentuk seekor ular botak yang sangat berbisa, yang mengikutinya sambil membuka mulut. Apabila ular tersebut datang kepadanya, dia larikan diri. Ular itu menyeru kepadanya, ambillah hartamu yang banyak yang telah kamu simpan, sesungguhnya aku tidak memerlukannya. Apabila dia melihat dirinya tidak dapat melarikan diri daripada ular tadi, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. Lalu ular itu menggigit tangannya menggunakan hujung gigi ibarat kambing jantan yang sedang menggigit makanan. Riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Tadi diceritakan tentang binatang ternakan. Yang kedua ni pula diceritakan tentang harta yang banyak, yang orang kumpulkan harta dan dia tak keluarkan zakat. Ada orang dia panggil work for money. Dia kerja untuk duit, dia kumpul. Kan ada setengah orang kita tengok dia kan, dia kerja bagus, kerja sungguh-sungguh ni bagus kan. Dalam hadis Nabi sebut itqan, kerja bersungguh-sungguh bagus. Itu juga termasuk dalam akhlak dalam Islam. Yang tak bagusnya apa? Setelah dia kumpul duit, satu dia tak keluarkan zakat. Dia tak keluarkan zakat. Ni hukuman yang akan menanti. Setelah Allah Ta'ala bagi peluang kepada dia mengumpul harta yang banyak, tapi dia tak agihkan. Kan cantik agama Islam ni kan. Walaupun orang tu dia ada yang orang Allah Ta'ala kurniakan kekayaan kepada orang-orang tertentu. Kan, jadi orang yang kaya ni, maka dia hendaklah mengeluarkan zakat dia tu untuk diagihkan kepada mereka-mereka yang miskin, ataupun mereka-mereka yang memerlukan. Kiraan dia lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Ada yang 13,000, ada yang lebih lagi. Maka yang terbaiknya pergi ke Maidam. Ataupun hari ni senang, tuan-tuan boleh buka website dia tu kan. Website dalam telefon ni, buka website Maidam, dia dah ada keluar dah kalkulator. Tuan-tuan masuk je berapa jumlah tu, nanti tekan, nanti dia akan beritahu banyak ni yang perlu dibayar. Kan. Okey, baik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Ustaz ceritakan tadi, telah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat dan berkata, wallah law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
laqataltuhum ala maniha, demi Allah, jika mereka menghalangku daripada mengambil zakat, walaupun daripada anak kambing yang kecil dahulunya mereka berikan kepada Rasulullah, nescaya aku akan perangi mereka kerana keengganan itu. Maknanya pemerintah lah, kan. Cumanya di negara kita ni, kita ada majlis-majlis agama Islam negeri, kempen-kempen yang dilakukan, kan, kempen-kempen yang dilakukan. Dan sekiranya katakanlah tuan-tuan, kan, dan perempuan nampak ada orang yang susah, yang melarat hidup dia, kan, yang tak cukup dari segi keuangan, yang perlukan duit lah, nak bayar sewa ke, nak makan pun tak cukup dengan kadar hari ni harga barang yang naik, kan, tuan-tuan nampak macam tu, maka tuan-tuan boleh bantu dia, kan, salurkan maklumat itu kepada Maidam satu, kan. Jangan terlibat sangat dengan fitnah-fitnah yang berlaku ni, kan. Manusia ni, tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar, kan, satu berita, kan, kadang-kadang banyak orang memburukkan pusat-pusat zakat ni. Tuan-tuan jangan terima bulat-bulat. Tuan-tuan cuba selidik, cek dulu betul-betul, kan. Dulu ustaz pun macam tu, ustaz cek tu, tak ada lah. Bila kita tahu cerita dia, kan, oh macam ni cerita dia, oh gini jalan cerita dia, kan. Kerana mereka penat, kan. Bukan senang nak menguruskan duit orang ni, amanah yang orang bagi bukan kerja mudah. Duit kalau pegang terlampau banyak sangat dekat tangan, kan, dia akan timbul fitnah juga. Kan hilang duit tu, kan, siapa yang nak ganti, kan. Jadi itu yang ceritanya. Jadi sebab tu dia ada isi-isi borang, kan, dia ada temu duga, dia ada bertanya dan seumpamanya. Baik, jadi peranannya apa dia? Peranannya ahli jawatan kuasa lah, kan, pimpinan dalam masyarakat, jiran-jiran dia, ahli keluarga, kan, melihat sama-sama. Jadi itu antara tanggungjawab masing-masing lah, kan. Kita orang-orang masjid ni, kan, orang-orang yang baik-baik ni, kita jangan cepat sangat mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, fitnah dan seumpamanya, kan. Jadi kalau boleh bantu, itu caralah, kaedah yang ada. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan rasa perlukan, contohnya rasa kita ada rezeki lebih sikit, kan, untuk membantu orang-orang yang susah pada bulan tersebut, itu pun sama, kan, boleh bantu, kan. Itu lebih meringankan, dan dia tak termasuklah pada kadar erti zakat tu, dia masuk pada maksud sedekah. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wala yasabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka melalui kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhil itu baik bagi mereka. Bakhil ini kedekut, bakhil ini kedekut. Kemudian Allah sambung lagi, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni disiksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Bagi Allah jualah hak milik segala warisan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala apa yang kamu kerjakan. Ada orang kita tengok kadang dia harta ni, rezeki ni, satu dia panggil apa? Kan kita percaya, kan, ajal, jodoh, rezeki adalah ketentuan Allah. Ajal, jodoh, rezeki, ketentuan Allah. Tuan-tuan biasa tak tengok, kadang-kadang ada orang sebelum dia nak buka perniagaan, kita tengok dia pergi kursus, pergi seminar, belajar ini belajar itu, buka berniaga, tak maju pun. Ada orang, kan, dia tak ada pergi kursus pun, dia buka aje, maju pula, kan.
Aduh, tapi yelah, cumanya dari sudut kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni, kita kena berusaha. Kita kena berusaha. Okay, dan satu, tuan-tuan kena faham bahawa betul, ajal, jodoh, rezeki di tangan Allah. Tapi kita sebagai manusia, kan, sebagai manusia, takkanlah kita nak dapat rezeki kita duduk saja. Tentulah kita perlukan kepada usaha. Dan bila kita dah berusaha semaksimum yang mungkin, sebaik, semampu yang mungkin, dan kalau itulah rezeki yang kita dapat, maka syukur. Maka faham kita bahawa inilah rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk diri kita. Kan? Cumanya biasa kadang-kadang orang-orang kita ni, dia masalah hati terlampau banyak. Kan? Ustaz selalu perhati, kalau yang sebelah sini buka goreng pisang, kadang-kadang fikir juga, yang sebelah sini buka goreng pisang, tiba-tiba datang yang seorang lagi buka goreng pisang. Kenapalah pergi buka goreng pisang? Kan? Bukalah benda lain. Kan? Juallah air ke, ayam ke, kan? Orang kita ni dia kekurangan idea. Akhirnya dia tengok orang tu maju, oh, nak tiru juga. Lepas tu buka pula, betul-betul sebelah orang tu. Memanglah bergaduh. Jadi elakkan pergaduhan. Betul rezeki masing-masing, elakkan, jangan bagi ruang untuk fitnah tu timbul. Kan? Tapi kalau kedai makan ni biasalah, kan, kedai makan. Itu lainlah, dah memang kedai tu dia buat macam itu. Kan? Dia susun kedai makan. Macam mana? Itu pun kadang-kadang, ya Allah, kan? Kalau tuan-tuan tanya ustaz macam-macam, kan? Yang jumpa yang pelik lah, yang hantar barang lah, kan, yang sihir, yang mengata. Sampai satu peringkat tu dia kata, ustaz, orang kata orang datang kat kedai saya ni, orang tak nampak. Dia kata, ustaz nampak je tu ada kedai, kan, nampak je. Dia kata, tak, tadi ada orang lalu tak nampak. Jadi bila kita pergi balik, kan, memanglah tak nampak. Pokok banyak sangat kat depan kedai ni tu, gelap. Memanglah tak nampak. Cuba tebang pokok-pokok tu, kan, bagi terang macam kedai orang lain. Maknanya macam gitu. Janganlah cepat sangat, kan. Jangan cepat sangat. Tu balik, bila kita berniaga ni, kan, walaupun kedai tu dekat-dekat, satu, tuan-tuan, orang-orang masjid, bahkan orang-orang Islam, kita kena faham rezeki ni memang Allah dah tetapkan. Rezeki Allah dah tetapkan. Ada kawan ustaz tu dulu, ya Allah, susah bukan main, sekelip mata kaya. Kaya pula, bukan kaya sikit, jutawan. Entah macam mana tiba-tiba ada pula orang-orang yang dia ada lesen lesen kontraktor tu, kan. Tiba-tiba ada orang nak gunakan lesen tersebut. Rezeki dia, kan, rezeki dia. Kadang-kadang kita jumpa, kan, kita bawa jemaah kita pergi ke Mekah, kan, kita tanya dia, kan, abang kerja apa? Saya alhamdulillah, kata, kan. Dulu susah sikit ustaz, entah macam mana tiba-tiba ada orang beli tanah saya tu. Kaya dia. Kan, beli tanah, kaya. Lepas tu pergi Mekah. Macam-macam lah bentuk-bentuk rezeki ni dia akan sampai. Yang kat sini ni ustaz bahaskan rezeki daripada sudut nampak daripada sudut duit lah. Sudut duit, betul lah. Tuan-tuan kata rezeki tu bukan duit je ustaz, sihat pun rezeki, betul. Tapi tajuk hari ni dia berkaitan dengan zakat. Kan, zakat kesihatan tak ada. Zakat kesihatan tu tak ada, kan. Zakat semuanya berkaitan dengan benda. Kan, peternakan, duit, simpanan, emas, perak. Maka perkara-perkara itu perlu dizakatkan. Baik, dalam soal rezeki lagi, tuan-tuan, kan, macam mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, kan, yang mana mafhumnya Nabi sebut, cuba tengok burung, kan, tengok burung dia keluar pagi daripada sarang dia, maka burung tu tak tahu pun, kan, macam mana cara dia nak dapatkan rezeki, yakni makanan. Dia keluar pagi, tiba-tiba petang burung tu balik, dia boleh bawa balik makan dan dia bagi anak-anak burung, anak-anak dia lah, anak-anak burung itu makan. Baik, tuan-tuan, itu dalam bab soal rezeki. Nabi SAW, kan, dia pernah ajarkan satu doa. Adalah seorang sahabat ni, Nabi masuk masjid, Nabi nampak muka sahabat ni susah, kan, moyok je muka. Nabi tanya, awak ni kenapa, kan, engkau ni kenapa? Dia kata, aku ada hutang yang banyak. Macam mana nak buat? Nabi pun ajar dia satu doa, kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindunglah aku daripada penyakit duka cita, hammi, kan, duka cita dan sedih,
Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, dan lindungilah aku daripada penyakit kedekut dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, lindungilah aku daripada penyakit susah nak bayar hutang. Lepas Nabi ajar sahabat ni baca doa tu, Nabi kata kan, keluar daripada masjid ni pergi cari kayu api, jual kayu api tersebut. Kan, lama kelamaan sahabat tu datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku dah berjaya dah menyelesaikan hutang-hutang aku. Jadi apa maknanya? Maksudnya setelah berdoa maka perlu ada usaha, kan, kena ada usaha. Usahalah tuan-tuan, kan, sebaik yang mungkin. Ada sekali tu kan, kereta ustaz rosak, ustaz call, bila call ada semua ni bukan Kemaman lah kan, dekat KL rosak, tiba call Cina datang. So tengok tangan Cina tu kan, ialah kerja pomen ni memang kotor lah tangan kan, minyak kan, malam situ. Ustaz kata pukul berapa dia ni berhenti berehat kan. Tanya dia, kata, uncle bila start kerja ni? Saya daripada pagi tadi kan, pukul 6 tu dah start kerja dah, malam tu start jam pukul 9. Tak berhenti lagi kerja dia kan. Kuat sungguh kerja dia kan, sampai pukul 9 malam masih lagi bekerja. Ya, Islam macam itu kan, Islam begitu. Kerja maknanya bersungguh-sungguh. Kan, kita mengumpul harta, tapi Islam dia bukanlah kumpul harta semata-mata kumpul, tapi ada masa dia perlukan keluarkan zakat. Makin kita kaya, makin banyak zakat kita keluar, makin banyak kita boleh membantu orang, makin banyak sedekah yang kita keluar. Bagaimana Abdul Rahman bin Auf, kan, Sa'ad. Abdul Rahman bin Auf ni orang yang kaya dah kat Makkah tu, kaya sungguh dia. Tapi ketika dia hijrah pergi ke Madinah, orang-orang kafir ni tahan dia kan, dekat tengah-tengah jalan tu. Dia kata, kalau kau nak hijrah boleh, syaratnya kau tinggalkan semua harta kau dekat Makkah. Kata Abdul Rahman bin Auf, boleh, tak ada masalah. Dia tinggalkan harta dia dekat Makkah dan dia pergi ke Madinah. Dia tinggalkan isteri dia sekali dekat Makkah. Sampai di Madinah dia hidup, dia tak kaya dah macam dia dekat Mekah. Dan bagaimana Abdul Rahman bin Auf dia boleh bangkit balik? Kan, dia tengok ramai orang ada unta. Jadi orang bila ada unta, mestilah orang nak tali unta. Tali unta tu kan, maka dia berniaga tali unta tu. Jadi setiap orang ada unta, nak beli tali, beli dengan dia. Jadi akhirnya dia naik kembali menjadi semula orang kaya. Makin kaya, makin banyak dia keluarkan, dia bagi sedekah, makin banyak dia keluarkan zakat. Sama, tuan-tuan tengok Osman ibn Affan, baca cerita tentang dia. Makin kaya, makin banyak dia keluarkan sedekah. Sampai satu peringkat, tuan-tuan baca sedekah yang dia keluarkan tu takut gitu. Banyaknya, sampai setiap 100 ekor unta tu, unta dia, atas setiap ekor unta tu ada pula kelengkapan makanan dan juga peperangan, barang-barang untuk berperang. Dahsyat, kata kan. Kita tengok, punya orang kaya ni makin kaya, makin banyak dia keluarkan sedekah, makin banyak rezeki yang dia keluarkan. Tuan-tuan jangan ada kerikatan, jangan terikat, jangan ada keterikatan dengan dunia. Jangan terikat, lepaskan. Kalau tuan-tuan terikat dengan harta dunia, tuan-tuan akan ada masalah pada hati. Dan yang paling takut, dia akan mengganggu ibadah solat kita serta ibadah-ibadah yang lain. Lepaskan dia. Dulu Ustaz ada sebentuk cincin. Memang cincin tu suka lah kan, suka. Cincin tu banyak dapat. Kemudian bila ada orang minta kan, orang minta, Ustaz bagi. Bila bagi, dalam hati ni bercakap, menyesal pula bagi, kata kan. Cincin tu cantik kan, memang payah nak dapat. Timbul perasaan, itu biasalah manusia kan. Cuma dia perlukan riyadhah, dia perlukan latihan, lepas. Rupanya bila kita lepaskan benda yang kita suka itu, maka Allah Ta'ala gantikan lagi dengan benda yang lagi baik. Ada kawan ustaz, dia buat real, sedekah yang dia buat itu real, tapi sedekah ni tuan-tuan dengan harta yang halal. Dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram lah, dengan harta yang halal. Bila tuan-tuan buat dengan yang halal, maka pastinya Allah Ta'ala akan gandakan balik, lebih banyak lagi daripada itu kan. Quran sebut kan, kalau kita keluarkan sedekah 1, maka dia akan berkembang jadi 7 tangkai. 7
7 tangkai tu, setiap tangkai tu akan mengeluarkan lagi kan 100, maka dia akan berkembang. Jadi amalkan, latih diri untuk sentiasa mengeluarkan sedekah. Pertama, biasakan kalau boleh setiap pagi itu tuan-tuan, orang masjid, orang surau ni biasakan. Tak dapat banyak sikit, riyadhah, latihkan diri supaya tuan-tuan jangan terikat dengan harta dunia ni. Jangan terikat dengan harta. Bukanlah tak sayang, tapi bila sampai pada satu ketika orang memerlukan dan kita perlu, kita bagi. Kita bagi. Benda tu tuan-tuan kena berlatih lah, kan? Tuan-tuan kena berlatih. Kalau tuan-tuan tak sampai lagi peringkat tu, maknanya sayang kita kepada dunia ni, kan, keperluan kita kepada dunia ni, maknanya hati kita tu masih kita letakkan dunia tu lebih besar daripada akhirat. Boleh berlatih, berlatih. Cuba setiap hari tu, cuba buat, nanti lama-lama dia akan jadi terbiasa. Sama macam orang yang datang biasa solat sunat duha, mula-mula dia nak buat tu, ya Allah seksanya. Tapi bila dah lama-lama dia buat, kalau sehari dia tak buat, dia rasa macam dia tak makan nasi. Tak boleh, kena buat, dia katakan. Solat sunat, sama juga solat tahajud dan seumpamanya. Benda tu dia perlukan kepada latihan. Termasuklah dalam ibadah sedekah ini tadi. Besar sangat manfaat dan fadilat yang ada pada sedekah, kan. Nabi SAW sebut setiap pagi Allah Ta'ala akan hantar 2 malaikat. Yang mana malaikat ini dia akan tengok, dia akan catat, kan, hamba ni, kan, subuh tu, berpagi hari tu dia ada keluarkan tidak sedekah. Kan, kalau dia ada keluarkan sedekah, maka malaikat ni dia akan catat orang ni ada mengeluarkan sedekah. Kalau orang tu tak buat, ini tuan-tuan dah tahu ni, kalau orang tu tak buat, dia ada harta tapi dia tak buat, maka malaikat akan catat orang ni kedekut, bakhil. Orang ini bakhil ataupun kedekut. Kan, pastikan begitu. Maknanya setiap hari ada infak yang kita buat. Barulah kita tak ada masalah dalam bab mengeluarkan zakat. Banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ni nak keluarkan zakat, kan, nak letak 1,000, 2,000 nak bayar zakat. Kalau tak biasa mengeluarkan sedekah, terasa keluarkan 1,000, ya Allah 1,000 ni macam-macam boleh beli. Kan, dia akan terasa. Tapi bila kita dah biasa keluarkan sedekah, bila kita keluarkan duit yang banyak pun kita rasa tak apa. Dan kita yakin, bila kita keluarkan zakat dan sedekah ini, maka Allah Ta'ala akan ganjarkan berlipat kali ganda lagi, kan. Takkan ada orang yang miskin kerana dia mengeluarkan sedekah dan juga zakat. Baik, kita tengok sikit lagi. Diriwayatkan daripada Yahya bin Abu Kathir, beliau berkata, Amir Al-Uqaili menceritakan kepadaku bahawa bapanya memberitahu beliau mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok yang Nabi sebut, awwalu thalathatin yadkhulun nar, 3 golongan terawal yang akan masuk dalam neraka. Amirul musallatun, pertama, siapa dia? Pemerintah yang kejam. Yang kedua, wadhu tharwatin la yuaddi haqqallahu fi malihi, orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah, yakni zakat pada hartanya. Ya Allah, orang kedua yang akan masuk dalam neraka. Yang ketiga, wa faqirun fakhurun, orang miskin yang sombong. Ada juga dalam miskin sombong pula, ada juga. Kan, wa faqirun fakhurun. Riwayat Ibnu Hibban. 3 golongan yang Nabi sebut. Amirul musallatun, pemerintah yang kejam. Lepas tu orang kaya yang tak keluarkan zakat. Kan, sama macam Qarun, macam Haman, kaya tapi tak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa faqirun fakhurun, orang yang miskin dan juga orang yang sombong. Kemudian yang terakhir, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, umirtum bis salati waz zakah. Tengok, Nabi sebut umirtum bis salati waz zakah.
Kamu diperintahkan supaya menunaikan solat dan mengeluarkan zakat. Faman lam yuzakki fala salatalah. Maka siapa yang tak menunaikan zakat, tiadalah nilai pada solatnya. Bila dia tak keluarkan zakat, tak adalah nilai pada solatnya. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, berhati-hati saat nak memberi sedekah ataupun nak menyumbang, kan, nak memberikan apa, nak bayar zakat dan seumpamanya, berhati-hati. Hati-hati. Jangan, dia sebenarnya ginilah, kan. Gini, bukan apa. Kadang-kadang yang kita khawatirnya apa? Contoh. Ni yang dapatan lah, kan, maklumat yang sampai, kan, bila Ustaz tengok balik, kan. Contoh, orang buka pondok-pondok tahfiz besar, kan, sumbangan orang bagi. Cuma kita tengok pondok tu tak bergerak, tapi pengetua dia kereta makin besar. Kereta makin besar, rumah makin besar, pondok tak bergerak lagi ni. Ada yang berlaku begitu, kan. Ada setengah tu bila orang wakafkan tanah dia, sumbangan masuk, duit sumbangan bergerak, pondok tak bergerak, tahfiz tu tak bergerak. Kan. Jadi tuan-tuan yang sumbang ni dapat tak pahala? Dapat pahala, tetapi sumbangan kita tu tak sampai kepada sasaran yang kita hendak. Kan. Jadi kenal, nak bagi sumbangan ni kenal dulu, kan. Cuba tengok-tengok, kan, bertanya, kan. Sebab kadang-kadang orang kita ni dibagi sumbangan banyak, kadang-kadang belas ribu orang bagi, kadang-kadang tu puluhan ribu masuk ke dalam akaun. Kesian dekat orang yang mewakafkan dan orang yang menyumbang. Sebab itu Ustaz kata, kan, langkah jalan yang terbaik, tuan-tuan pergilah ke Maidam. Itu yang selamat, yang paling selamat. Banyak sangat, kan, benda-benda yang berlaku kadang-kadang sampai ke pengetahuan pihak polis lah bila ada berlaku report ni. Jadi kita kena hati-hati. Sama juga bila tuan-tuan nak keluarkan apa-apa saja, bentuk-bentuk sumbangan, cek, tengok dulu, kan. Adapun sumbangan yang tuan-tuan keluarkan tu dapat pahala tak? Dapat, kan. Pahala tu dapat. Kan ada yang berlaku satu kisah bagaimana seorang hamba Allah ni dikeluarkan sedekah, dia bagi sedekah, tiba-tiba sedekah tersebut sampailah kepada seorang orang kaya, kan. Lalu esok tu orang pun cakap dan tanya kat dia, kenapa kau bagi sedekah ke orang kaya semalam? Orang kaya ke? Tak apalah, mudah-mudahan dengan duit yang aku sumbangkan, aku sedekahkan kepada dia tu, orang kaya tersebut akan berubah perangainya untuk jadi orang yang rajin mengeluarkan sedekah. Esoknya dia keluar lagi sedekah, kena pula dekat perempuan yang suka berzina, kan, penzina lah maknanya. Maka akhirnya esoknya orang cakap, kenapa lah kau bagi sumbangan dekat orang yang suka berzina tu? Tak apalah, dia kata, mudah-mudahan duit yang sampai dekat penzina tu menyebabkan orang yang perempuan yang berzina tadi ni berubah hati dia untuk jadi orang yang baik. Dia macam itulah, kan. Sedekah yang kita keluarkan ni tak apalah, kalau dah kata orang tu tipu, kan, orang tu dia pusing kat sini, tak apalah, itu antara dia dengan Allah. Tapi sumbangan kita sampai dan kita niatkan mudah-mudahan orang itu berubah. Cumanya dalam yang Ustaz sampaikan kepada tuan-tuan ni supaya berhati-hati. Supaya berhati-hati dan jangan termasuk Ustaz sendiri. Takut-takut nanti satu hari Ustaz minta sumbangan dan macam ni, tuan-tuan kena cek. Kena cek dulu, betul ke tidak ni, kan. Tengok dulu. Ini maklumat sangat mudah untuk kita dapati, kan. Boleh cari. Tengok, cek satu-satu, tanya, kan, pergi jumpa orang, tanya, cek. Jadi kita dapat keyakinan, barulah seronok bila kita nak melabur saham akhirat. Nak melabur saham akhirat. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai itu saja berkenaan dengan ibadah zakat. Kalau ada apa-apa yang tuan nak tanyakan, boleh tanya ke ustaz ke ataupun ustaz-ustaz yang lain. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.